memperbanyakkan puasa sunat. Hadis yang sama, dua pandangan berbeza. Bagaimana tuan-tuan melihat Nabi? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, cok kehebatan Nabi ini diiktiraf oleh Allah. Tuan-tuan pernah tak jumpa tuan-tuan orang yang sanggup tak ada air wuduk, basuh kaki apa semua diminum dan disapukan kat badan semua? Pernah jumpa? Ada ayah bin. Mungkin dah pecah rekod dah tuan-tuan. Tapi tuan-tuan pernah tak jumpa seorang yang tuan-tuan Nabi hijabah dan berbekam darah kotor, dia buang darah kotor dia tuan-tuan, tanpa pengetahuan seorang datang ambil darah kotor tu makan. Nabi tu, kenapa kau makan? Segala yang zahir dan batin kamu tidak akan disambar oleh api neraka ya Allah. Ya Rasulullah, aku juga tak nak masuk api neraka dan aku cintakan kamu. Darah pun darah. Tuan-tuan pernah jumpa orang yang sanggup makan darah kotor? Tuan-tuan pernah tak jumpa tokoh yang ditulis riwayat dan biografi sepanjang zaman tak putus, bahkan detail, ada setengah buku tu tepang ni tuan-tuan, Al-Bidayah wa Nihayah karangan Ibnu Katsir. Pernah jumpa? Inilah tokoh yang legend tuan-tuan. Bahkan detail berapa helai rambut dan uban yang ada kat rambut, tahu senyum Nabi, gigi gerham Nabi macam mana, Nabi mandi, Nabi bersama isteri Nabi memerintah, rumah Nabi capat itu. Mana ada tokoh yang sedetail ni orang rakyat taikkan ataupun rakamkan sejarahnya. Sebab Allah dah cakap apa pun Nabi buat hasanah dan terbaik. Cuba kita orang datang, kononnya kita tokoh dah tuan-tuan kan, datang sehari cukup, taik riwayat sejarah hidup kita, tidur, mengangkat, bersedekah, ada kut, ada masih dan dengan bini ganas ala-ala Undertaker, sembahyang duha malas, mengumpat boleh tahan, buruk ke Nabi tu nak cantik buruk tak jumpa. Tuan-tuan, insan yang hebat ini, kalau betul-betul tuan-tuan cinta, sambung pula surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Jika kamu cintakan, wahai Muhammad, katakanlah kepada orang mukmin, jika kamu cintakan Allah, fattabi'uni, ikutlah aku. Dibuka tafsir fattabi'uni, maknanya ikut Nabi. Contoh dia, itu sebenarnya ajaran yang Islam yang ajarkan tuan-tuan. Tuan-tuan, apa yang kita nak ikut pada malam ini? Banyak sangat tuan-tuan. Tapi saya fokuskan pada satu benda yang mungkin tuan-tuan pernah dengar. Tapi kalau dah dengar, tuan-tuan, sebagai tazkir, pengulangan. Sebab apa? Sebab Melayu mudah lupa. Tapi kalau tak pernah dengar, sebagai ilmu baru. Tuan-tuan, di akhir hayat Nabi, betul-betul hari terakhir, tuan-tuan, 12 Rabiul Awal terkenal dengan hari lahir Nabi kan? Tapi sebenarnya itu ada khilaf lagi di antara 9 hingga 12. Tapi tuan-tuan, hampir majoriti ulama sirah dan ulama-ulama, hampir semua majoriti bersetuju bahawa 12 Rabiul Awal adalah tarikh kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Hari Isnin waktu duha. Tuan-tuan, 12 Rabiul Awal rupanya tarikh Nabi pergi tak kembali. Tuan-tuan, hari akhir Nabi nak pergi tuan-tuan, Nabi selalu tasjid ataupun bergalakkan masyarakat dan kaum dia sembahyang berjamaah. Kalaulah kamu tahu saf pertama kelebihan dia, kamu akan datang walaupun terpaksa melangkah. Bahkan Nabi kata, aku hampir-hampir pernah nak kumpulkan niat aku dah nak dekat nak kumpul kayu api nak bakar orang yang tak pergi sembahyang solat jamaah. Tapi akhir hayat Nabi tuan-tuan, Nabi walaupun dekat sangat makam dia dengan Masjid Nabawi kan dekat, makam tu rumah Aisyah asalnya, tapi Nabi sendiri tak larat tuan-tuan. Bila Nabi tak larat tuan-tuan, hari akhir, saya shortcut terus, antara benda-benda yang Nabi buat tuan-tuan, hari kewafatan, Nabi selalu mencelupkan tangannya di bejana air ataupun di mangkuk, sambil celup, sambil sapu muka dan menyebut, inna lil mauti lasakarat, sungguhnya mati itu ada kesengsaraan dan kesakitan sakaratul maut. Itu tuan mungkin biasa dengar.
Kemudian tuan-tuan, Nabi selalu duduk kat pangkuan Aisyah dan riba dan meminta untuk melembutkan sugi untuk Nabi bersugi. Aisyah lembutkan sugi tuan-tuan, gigit sikit, lembutkan, Nabi sugikan Nabi sugi. Tuan-tuan, Nabi dah nak wafat pun gosok gigi. Tak apalah, itu bukan poin saya, mungkin tuan-tuan pun biasa dengar. Tapi yang mungkin tuan-tuan tak perasan dan terlepas pandang, Nabi kerap pengsan. Masa Nabi pengsan tuan-tuan, hari akhir, biasa Nabi pengsan dia tak larat bangun. Tapi kali ni Nabi pengsan, dia menggagahkan diri untuk bangun. Bila dia pengsan tuan-tuan, terjaga tuan-tuan, dia gagahkan diri bangun, dia celup tangan ke air, sapu kat muka dan dia singkap tirai. Kali pertama singkap tuan-tuan, muka dia sedih sangat tuan-tuan. Pengsan balik. Bila pengsan balik tuan-tuan, tak lama kemudian terjaga balik, sapu muka air lagi tuan-tuan, singkap tirai. Muka dia sedikit tuan-tuan gesah, tapi tak seperti mana resah dan cuak kali pertama, singkap tirai. Tuan-tuan, kali ketiga tuan-tuan, Nabi pengsan lagi tuan-tuan. Tak lama kemudian lepas pengsan, jaga lagi, bersemangat Nabi untuk bangun, yang tidak pernah dibuat pada hari-hari yang lain, melainkan hari terakhir. Dia bangun, seput, celup muka tuan, sapu muka tuan-tuan. Dan ketika itu tuan-tuan bangun dan dia singkap tirai, kali ini dia senyum dengan senyuman yang tidak pernah dilihat oleh para sahabat Nabi. Sangat manis. Dan ketika mana dia senyum tu tuan-tuan, rupanya dia melihat ahli Madinah penuh kat Masjid Nabawi solat berjamaah yang diimamkan oleh Abu Bakar. Kali pertama disingkap tengok masjid kosong. Kali kedua orang ramai sikit tapi masih resah. Kali ketiga bila dia tengok penuh, hampir-hampir Abu Bakar nak angkat takbir, dia senyum tuan-tuan. Sahabat Nabi kata, ya Allah, kami dah rindu dah, Nabi selalu nazak tak sempat pergi sembahyang. Kali ini Nabi bangun dan tersenyum. Nabi dah sembuh, semua dah gembira melihat senyuman Nabi. Sehingga Abu Bakar pun dah mula mengundurkan step, menyangkakan Nabi akan keluar untuk mengimamkan solat. Tapi Abu Bakar tuan-tuan, ketika itu Rasulullah mengisyaratkan, teruskan wahai Abu Bakar, teruskan imamkan solat. Dan Nabi akhirnya jatuh lagi pingsan dan tak lama menghembuskan nafasnya yang terakhir. Disangkakan senyuman itu tuan-tuan, senyuman kesembuhan, rupanya adalah senyuman perpisahan, pergi tak kembali. Tuan-tuan, poin saya, kenapa macam tak ada benda lain yang Nabi nak pantau kepada umat dia pada akhir zaman ataupun akhir kewafatannya, macam wasiat secara tidak rasmi, melainkan dia tekankan sangat solat jamaah. Kenapa? Kenapa tak semua ajak akidah dia, subutkan sistem ekonomi ke, buat pentadbiran untuk bersihkan Madinah macam Turki ke? Kenapa tak buat macam tu? Sebab tuan-tuan, solat ini ada banyak dia punya faedah dan kebaikan solat jemaah. Ini dia yang saya nak tekan tuan-tuan. Balik dapat bawa satu pun tadi. Tuan-tuan, rupanya solat jemaah ini dia cover aspek besar bagi manusia. Saya sebutkan 3 aspek dia sebelum ditamakan dan menterdakan kami ke malam ini. Allah. Dia cover aspek sosial tuan-tuan. Yang pertama, solat jemaah dia boleh baiki hubungan sosial. Tuan-tuan, orang bergaduh boleh tak duduk sebelah tuan-tuan? Boleh tak berlaga tuan-tuan? Bersentuh bahu? Boleh. Berlaga bayang pun tak nak tuan-tuan. Jangan berlaga berselisih. Berlaga bayang pun tak nak. Macam Haji Bahir. Tapi solat jemaah tuan-tuan tu ya, bahu bertemu bahu, tumit bertemu tumit. Lepas bayang pula, sallallahu ala Muhammad. Salam pula tuan-tuan. Salam pula, Allah, mana Haji Mat hari ni? Lama tak nampak dia. Sakit ke dia? Dengan cerita sakit, jom kita pergi ziarah. Allah. Boleh membaiki hubungan sosial. Bahkan boleh mencegah gejala sosial. Gejala bahasa Melayu, so bahasa Inggeris, sial bahasa Cina tuan-tuan. Iya tuan-tuan. Tuan-tuan ingat tuan-tuan, Tok Guru saya masa belajar kat Jordan, dia kata zikir ya, boleh bagi 2 jaminan. Pertama, boleh membaiki lidah daripada mencarut, membohong, menipu, cakap benda tak baik. Jaminan dia kata, kalau zikir ini selalu dilazimi. Tuan-tuan, bukankah solat jemaah daripada awal hingga akhirnya adalah zikir?
Cuma tuan-tuan tengok budak-budak sekarang yang jenis tak semayang, macam mana bahasa dia? Oh ganas mana. Kau tahu dong, semalam aku pergi sisi dong, main game baru dong. Itu bahasa average biasa dah tuan-tuan, pergi baik dah tuan. Game best dong, daripada Jepun dong. Best gila dong, tengah-tengah aku main tu dong. Aku nampak seorang pakai baju macam mega-mega hati siap serban yang ada nak pakai kopiah dong. Macam aku pernah tengok je mamat tu dong. Kau ingat sama dong, rupanya Ustaz Zamri dong. Saya dengar tentang bahasa budak bangkit berbanyak Allah. Do, saya ingatkan do nak buat tepung pizza tu. Donat, dia kan do juga kan. Rupanya saya kata daripada bodoh. Dan dia ambil ujung je, do. Dahsyat. Yang ganas lagi tak larat nak sebut, dalam kain semua terus. Tapi yang paling biasa tuan-tuan, suka benar dia sebut perkataan babi. Terkejut sikit, kan, duduk dekat depan traffic light, hijau tu paling depan tuan-tuan, sempat lagi update WhatsApp. Tengah-tengah update tak perasan traffic light hijau, orang horn belakang, apa? Babi dengar pun stres. Pesan nama ayah dia sebut. Batuk-batuk pergi lah. Itu untuk guru saya kata pertama. Yang kedua tuan-tuan, jika zikir ini dia kata terus dilazimi, diulang-ulang sampai sebati dia boleh membaiki karakter dan akhlak manusia. Tuan-tuan, bukankah solat jemaah juga daripada awal hingga akhirnya adalah zikir? Tuan-tuan, baru ni dibuat kajian. Budak sekolah rendah dan menengah di Malaysia. Tuan-tuan, persen mereka tuan-tuan yang semayang penuh sikit sangat. Yang tak penuh mencecah 85%. Tuan, tinggi tu. Tuan-tuan, bukan Tok Syekh saya yang cakap solat dan zikir ini boleh membaiki akhlak. Allah pun cakap inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat mencegah perbuatan keji dan munkar. Alah ustaz, saya tengok orang tu solat dia buat maksiat juga. Ada dua jawapan. Pertama, cek dan audit balik solat. Mungkin banyak yang tak betul. Satu. Kedua, memang kerja manusia tak sunyi daripada melakukan kesilapan. Yang tak buat silap tu Nabi. Yang sentiasa iman maintain malaikat. Kita manusia memang sentiasa buat silap. Itu sebab kita dituntut untuk bertaubat sampai bila? Sampai hari mati kita. Tetapi orang yang selalu solat, kalau dia buat silap, mudah balik ke pangkatan. Tapi kalau orang yang cuai dan culas solat dia tuan-tuan, dia tersilap dan tersasar, tak jumpa jalan pulang, biasanya dia jumpa Tuhan baru. Syiah, ayah bin, bahkan ajaran Kahar kat Ulu Kelang yang mengaku jadi Nabi. Sebarang mengaku jadi Nabi. Tuan-tuan, kita cerita kampung lah. Adalah kampung sangat. Bab sosial baru. Tuan-tuan kenal tak? Di rumah Hasmi, pengacara TV Hijrah. Assalamualaikum. Kenal kan? Tuan-tuan kan dulu kan dia free hair, tak pakai tutup aurat, seksi, boleh tahan. Saya bukan tengok, tak tengok. Terus tengok, terus pandang, oh pop, seksi juga Minah ni. Tapi dia sekarang dah buat turning point dalam hidup dia. Turning point tuan-tuan, saya telefon dia nak buat program pergi umrah. Telefon kali lagi umrah lagi, dah tahu umrah lagi. Saya Minah ni suka pergi umrah. Rupanya turning point dalam hidup dia berubah kerana pergi umrah. Tuan-tuan, pergi umrah aktiviti utama apa tuan? Beli jubah ke beli kurma? Waalaikumsalam tuan, jubah ke kurma? Mana pula jubah kurma? Solat dah. Solat kat Masjid Nabawi dengan Masjidil Haram. Dia training 2 minggu tu. Tutup aurat, pakai telekung, tutup aurat. Sampai hari akhir tuan-tuan dia rasa dia nak buka balik. Terdetik kat jiwa, Allah ni aku suka, Allah suruh aku tutup aurat dalam solat dan luar solat. Siapa aku nak tipu Allah sedangkan Allah mengetahui zahir dan batinku. Dan dia terdetik dan dia pilih untuk kenakan tudung tuan-tuan. Dan ketika dia pilih masa dia sadar betul-betul tu, dia rasa jiwa dia lebih tenang dan selamat. Terus dirampas oleh TV Hijrah untuk jadi pengacara. Nasib baik aku yang tak rampas. Dia mudah kahwin tuan, saya gurau dia tuan. Anak seorang kan. Tuan-tuan nampak? Kita cerita dah mudah tuan. Cikaro, Mak Rempit, Bosia, Bojan, Mak Pit, Mak Dadah. Tuan-tuan rasa dia orang ni semayang ke tak semayang tuan? Semayang tak semayang? Itu tuan-tuan yang jawab bukan aku.
betul tak solat boleh membaiki gejala sosial? Bolehnya tuan-tuan. Bahkan membaiki hubungan sosial. Nampak kenapa Nabi singgah dia? Tuan-tuan, itu baru bab sosial, belum lagi bab ekonomi. Ada juga Ustaz? Ada. Yang GST itu pun ada. Tuan-tuan, saya pernah bawa orang pergi Mekah. Zaman saya belajar kat Jordan lagi tuan. Sekali itu bawa pergi ke Mekah musim haji. Boleh saya teruskan tuan? Boleh. Boleh ya? Nanti terus follow insyaAllah. Kita lapor dah. Tuan-tuan, masa saya pergi tuan-tuan tu musim haji tu ada seorang pakcik Arab. Dia bisnes kopiah dia tuan. Musim haji dia sebulan. Punya malas sebab tu 9 bulan tak niaga. Tapi musim haji kan terkenal dengan musim markup harga. Hotel mahal, makanan mahal, baju mahal, tapi ada tak pembeli? Tetap ada. Tu yang dia naik harga kan. So tuan-tuan, dia ni pun tuan-tuan jual markup harga tuan-tuan. Sebulan dia kerja, 9 bulan tak kerja. Tapi dia punya pendapatan tuan-tuan berapa? 40,000 rial. Rial dengan RM lebih kurang tuan-tuan. Kita kalau gaji sebulan 2,000, 12 bulan baru berapa? Baru 24,000, dia 40,000. Saya kata, salah, masyuk sangat pakcik ni. Pakcik Arab tuan. Betul tu. Tapi saya tengok intai daripada jauh, memang orang beli kopiah kat dia tuan panas. Mengenal pula orang Malaysia bukan selai dua. Wah, semandel, 2 bandel tuan. Sampai-sampai pihak balik boleh bagi air zam-zam, orang yang ziarah dia boleh bagi kopiah juga. Anak kopiah bagi anak kau. Tuan-tuan, dia jual habis, ambil stok baru, jual lagi habis. Tuan-tuan. Rupanya saya simpulkan, rupanya mudah cerita lah. Pasal apa kopiah dia laku? Sebab orang Makkah teruja nak solat. Teruja. Bila teruja tuan-tuan, dia mestilah memerlukan kelengkapan solat. Dalam konteks tadi kopiah. Dalam konteks yang lebih luas, kain belekat, lekuk, sejadah, serban. Betul? Tuan-tuan bayangkan orang Batu Cape semua teruja nak solat. Batu Cape kecil sangat. Bayangkan Selangor semua teruja nak solat macam orang Mekah. Bayangkan. Selangor pun kecil tuan-tuan. Bayangkan satu Malaysia semua teruja nak solat macam orang Mekah. Mestilah mereka memerlukan kelengkapan solat. Betul tak tuan? Takkanlah perlukan kelengkapan solat itu jatuh daripada langit. Mestilah diproses kat kilang-kilang memproses peralatan solat. Bila banyak kilang-kilang memproses peralatan solat kat Malaysia ni timbul sebab orang Malaysia semua teruja nak solat, banyak tak peluang pekerjaan tuan-tuan? Bila banyak peluang pekerjaan tuan-tuan sebab orang Malaysia semua nak solat, kilang pun banyak, tak adalah sport ni kita kena rembat. Tak adalah rumah kena pecah masuk. Tak adalah tanah kena ragut sebab mereka semua sibuk kerja dekat shift-shift kilang memproses peralatan solat. Yang jenis kena pecah rumah ragut ni, dia orang ni pun ada nafsu juga. Nafsu besar, duit tak ada. Tu yang ragut orang pecah rumah. Tapi bila ada kerja dekat kilang memproses peralatan solat, dapat gaji sikit, bolehlah installment dekat kos memang. Bolehlah installment motor, 500 sekarang ni dah murah, dah ada. Tuan-tuan, kilang pula bila maju tuan-tuan, kilang pula bila maju. Sebab orang Malaysia semua teruja nak solat, kilang kena bayar teks tak? Kilang kena bayar teks. LHDN kata 20 hingga 30%. Bila orang Malaysia semua tuan-tuan nak teruja solat, kilang dah maju untung, dia kena bayar teks. Teks tu tuan bagi kepada kerajaan. Kerajaan bagi kepada siapa? Salurkan balik kepada masyarakat. Dapat air cuma. Contohlah, anak susah tadika bagi sebulan RM50, bagi shopping percuma lagi, pergi universiti bagi duit lagi, nak mampus bagi duit lagi. Allah SWT yang selama ini pada muka Nabi lain. Bila tuan-tuan orang semua nak solat jemaah khususnya, maknanya ekonomi maju ke tak maju? Majulah. Nampak tak kenapa Rasulullah singkat dia tuan-tuan? Hebat. Soalannya bagaimana solat jemaah di sini? Allah. Dengar cerita kalau tak ada ceramah tuan-tuan, tak cicak lebih banyak daripada jemaah tuan-tuan. Tak cicak dia nak sembahyang tuan-tuan pakai jubah hitam, kopiah putih tuan-tuan. Bukan surau sini, saya cerita surau kat Mongolia dan Perancis ni. Allah Akbar. Kan betul tuan-tuan. Tuan-tuan yang rahmati Allah, kenapa Nabi sikap kira? Kerana diselesaikan juga masalah ekonomi. Di sebalik pandang tembus, Nabi beri.
Itu belum lagi aspek politik. Ada juga Ustaz, ada. Tuan-tuan, kalau kita sembahyang berjamaah, ada imam, ada makmum, betul tak? Imam sebagai seorang manusia biasa, tak mustahil melakukan kesilapan. Kadang-kadang silap rakaat, silap bacaan. Makmum dia buat apa, tuan-tuan? Dia tegur. Tegur dia sebut macam mana? Subhanallah. Kali pertama, tuan-tuan, imam kadang-kadang tak perasan. Ish, aku rasa aku rakaat betul ni. Kentut tak kentut? Alah, perasaan aku je kot, subhanallah ni. Perasaan aku je kot. Dia pun meneruskan solat. Rupanya makmum nampak kain imam koyak. Seluar dalam tak pakai. Makmum nampak, alamak, bosanya mah. Contoh, dia kan batal solat. Dia tegur lah. Dia pun subhanallah. Tapi kali pertama, mungkin imam tak pasal, tuan-tuan. Apa makmum kena buat? Dia tegur balik tu, subhanallah. Lebih kuat lagi. Tuan, cerita-cerita ni ada kat dalam kitab fiqh yang disebut faradiyyah. Kalau berlaku begini, buat begini. Kalau berlaku begini, buat begini. Ada setengah ulama tak suka kitab ni. Sebab dia kata, tunggu boleh terjadi dulu, baru aku keluarkan fatwa. Tapi ada setengah ulama kata, tak. Eloklah kita buat andaian-andaian dulu supaya menyediakan payung sebelum hujan. Kalau berlaku tak ada susah dia nak cari ulama, dia ada rujukan. Tak apalah. Bila kali pertama tuan-tuan tegur subhanallah, dan tak ada kedua kali kedua, subhanallah, lebih kuat. Baru imam rasa sakit. Betul lah, bukan sangkaan aku, memang aku silap. Dan imam pula kena faham mesej. Tak boleh pula makmum subhanallah, imam tegak-tegak, alhamdulillah. Nampak penuh jahilnya tuan-tuan. Tapi kalau kali kedua dah tegur tuan-tuan, masih lagi imam buat dek tuan-tuan, makmum buat apa kat belakang? Tegur kali kedua, subhanallah. Lebih jelas lagi tuan-tuan. Mungkin lebih ramai lagi. Dan 3 tu lambang banyak. Tapi kalau kali 3 tuan-tuan, imam buat dia mempertahankan jawatan. Tak tahulah imam apa, imam saluran 1 kan. Makmum kat belakang buat apa tuan-tuan? Dia buat apa? Dia kena rapat duduk kat sebelah tu imam. Itu sebab tuan-tuan, kalau kedudukan betul, dia cantik imam kat sini, ada seorang kat belakang yang fakih kat belakang. Jangan duduk macam ni. Duduk macam ni payah. Boleh lah juga, tapi afdalnya begini. Kalau duduk macam ni, katalah terbalik kes pula, imam yang terbatal, dia nak pusing belakang, dia terpaksa tunjuk tau siapa yang nak jadi imam. Tapi kalau betul-betul kat belakang, dia tak payah tunjuk. Dia pusing belakang, orang yang kat belakang dia terus ke depan. Kalau yang macam ni tuan-tuan, dia terpaksa tunjuk, yang kena tunjuk tu pula janganlah rendah diri. Silalah. Saya tak layak. Betul tuan-tuan, bukan mengaku, bukan kita pegang. Tuan-tuan, tapi kalau dah duduk sebelah tuan-tuan, tuan, imam dia kena perasan. Dah duduk sebelah tu maknanya kau kena resign lah. Jangan pula imam kata, apa, nak lepas jawatan. Dah duduk sebelah, tak nak resign juga, buat apa tuan-tuan? Assalamualaikum. Buat apa? Tolak panas sangat tuan-tuan, tengah sembahyang. Sending cukup. Gini je. Tuan-tuan, maknanya by hook, by crook, kau kena resign. Dah jelas sangat kebab batal ni. Bukankah itu amalan tegur-menegur di antara orang di atas dengan orang di bawah dalam organisasi? Pemimpin dengan rakyat. Tuan-tuan, sebagai manusia biasa, tak mustahil kita melakukan kesilapan. Omar yang confirm syurga kan, Asyarah Mubasyirin Bil Jannah, 10 orang yang masuk syurga tanpa hisab. Antaranya Omar pun bila naik pentadbiran, dia kata apa? Inni qawli alaikum wa lastu bi khairikum fa in ahsantum fa'inuni wa in asatum faqawwimuni. Aku telah dilantik di kalangan kamu, aku bukan terbaik, tapi kalau aku buat baik, pakat tolong. Tapi kalau aku buat jahat, tolong tegur. Seorang bangun, wahai Omar, pedang ini akan meluruskan kamu jika kamu tersilap. Omar kata, alhamdulillah, ada orang nak tegur aku. Tak ada pula yang tegur tu. Siapa yang tegur tu, cantik nama kita transfer dia tempat kerja. Tak ada tuan-tuan. Tu Omar yang confirm syurga. Ini kadang-kadang bawa AJK je. Kena tegur tak datang surau 2 bulan. Siapa kau berbanding Omar? Makcik tak boleh tegur sikit. Bukan makcik sini, ini makcik tempat lain. Tuan-tuan, bila dia tegur subhanallah kali pertama, kadang-kadang pemimpin ni tak perasan. Aku rasa aku buat betul. Alah, itu teguran terpencil daripada orang bawah. Aku betul, aku tak zalim. Buat apa? Tegur kali kedua, subhanallah. Maknanya cari saluran. Buat meja bulan, tahun ingat, ambil gambar tempat yang bermasalah. Tu saluran dia, jangan main demo terus je.
Tapi kalau kali kedua tuan-tuan dah sebut subhanallah, imam pula kena faham lah, pemimpin kena faham. Bila subhanallah, faham lah respon tu. Maknanya kalau sebagai contoh orang bawah tegur subhanallah, janganlah imam sebut alhamdulillah, tu tak faham respon. Maknanya kalau orang bawah minta turun harga, janganlah buat benda lain. Buat PRK pula. Contoh, aku sapu dulu. Buat pula benda lain dinaikkan, kangkung je turun. Itu tak faham mesej kata maknanya. Subhanallah, maknanya kau resign bukan jawab alhamdulillah. Tapi kalau dah kali kedua tuan-tuan tegur, masih lagi tuan-tuan mempertahankan dia punya jahat tu, zalim tuan-tuan. So makmum rakyat nak buat apa? Tegur kali ketiga, subhanallah, lebih ramai lagi. Caranya hantar memorandum, buat surat, ambil tanda tangan, lebih serius lagi. 3 tu lambang banyak, tapi kalau dah 3 kali dah banyak kali masih lagi mempertahankan kezaliman, kejahatan. Apa makmum buat? Apa rakyat buat? Rapat umum. Tapi jangan bawa senjata. Nanti kalau bawa senjata, bawa pula namanya. Secara aman. Apa keburuannya kalau berhimpun duduk siap bawa garam dengan botol mineral, air mineral? Kamu faham? Ini tuan-tuan sama je pembangkang ke pemerintah. Saya ni orang akademik tuan-tuan. Kalau pembangkang buat macam tu lah juga rupa. Kalau pemerintah macam tu lah juga rupa. Tapi kalau dah berhimpun secara aman tuan-tuan, kami bersatu untuk menolak benda yang tidak baik ini, pun tak faham mesej juga lagi. Nak buat macam mana? Singkirkan 5 tahun sekali tuan-tuan. Apa susah tuan-tuan? Tak payah nak buat benda pelik, buat fitnah, buat tak larat nak sebut tuan-tuan. Maknanya tuan-tuan, dia cover aspek sosial, ekonomi dan politik. Nampak tak kenapa Nabi singkat kira? Soalannya bagaimana solat jemaah di sini tuan-tuan? Saya tak heran sangat kalau yang ramai adalah geng KRU dengan RTM. KRU kumpulan rambut kuban, RTM rehat tubuh mampus. Sebab memang itu fitrah dia dan nak meninggal. Memang penuh soal. Yang muda mana yang muda? Allahu Akbar. Ajak lagi ramai tuan-tuan. Yahudi gelak je tuan-tuan musuh. Selagi mana subuh tak ramai seperti mana imarahnya Jumaat. Kau jangan mengampulah nak menang. Kalau subuh pun kita tak boleh nak lawan tuan-tuan. Pancakat Allah pancakat bos lebih penting daripada pancakat Allah. Khususnya yang lelaki ni. Ayah. Nabi kecewa tuan-tuan. Itulah sahaja yang saya